Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya Muhammad Firdaus Alimi bin Ramli bersama rakan saya iaitu Muhammad Arif bin Ibrahim akan membentangkan tajuk projek kami iaitu tajuk topik sistem endokrin yang diberi oleh pensyarah kami iaitu Dr. Raibah binti Tengah. Okey, pengenalan pada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kawalan kelenjar tanpa saluran iaitu ductless. Ia menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh, disusun oleh kelenjar-kelenjar endokrin. Sekret dari kelenjar endokrin dinamakan hormon. Hormon pula merupakan senyawa protein atau senyawa steroid. Hormon ialah yang mengatur kerja proses fisiologi tubuh. Seterusnya saya akan masuk jenis-jenis kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari dibagi pada dua bahagian iaitu anterior dan posterior. Kelenjar ini dikenal sebagai master of glands. Kelenjar pituitari dapat mengawal kelenjar endokrin yang lain, sebab itu ia dipanggil oleh master of glands. Yang kedua, kita pergi kepada kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid ini adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar. Kelenjar ini dapat ditemui di bahagian leher. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh. Yang pertama, ia membakar energi, membuat protein. Yang kedua, mengatur kesensitifan tubuh terhadap hormon lainnya. Yang ketiga, kita pergi pula kepada kelenjar parathyroid. Ada dua jenis sel dalam kelenjar parathyroid. Ada sel utama yang mensekresi hormon parathyroid yang dipanggil PTH. Ia berfungsi sebagai pertama, pengendali keseimbangan kalsium. Kedua, fosfat dalam tubuh melalui peningkatan kadar kalsium darah. Yang ketiga, sel oksifilik yang merupakan tahap perkembangan sel Schiff. Yang keempat pula, kita pergi kepada kelenjar adrenalin. Ia merupakan sepasang organ yang terletak dekat kutub atas ginjal, terbenam dalam jaringan adiposa perirenal. Ia dibungkus oleh simpai jaringan ikat padat, mengiringkan septa tipis ke bahagian dalam kelenjar sebagai trabekula. Kelenjar adrenal terdiri dari dua lapisan konsentris. Yang pertama ialah kontras adrenal dan kedua medula adrenalis. Seterusnya kita pergi pula kelenjar yang kelima iaitu kelenjar pineal. Menurut Ross 2011 menjelaskan bahawa kelenjar pineal merupakan kelenjar endokrin, neuroendokrin yang mengatur irama harian aktivis tubuh. Kelenjar ini terletak di dinding posterior vertikal ketiga yang melekat pada otak. Ianya berbentuk kerucut yang sangat kecil. Yang keenam ialah pankreas. Kelenjar ini menghasilkan hormon insulin. Satu organ kelenjar berbentuk daun yang terletak di dalam abdomen. Ianya berperanan untuk mengawal kandungan gula dalam darah. Organ ini amat penting dalam sistem pencernaan. Organ ini mempunyai fungsi eksokrin dan juga endokrin. Seterusnya kita pergi kepada kelenjar testis. Testis ini menghasilkan hormon testosteron. Seperti yang kita tahu, testosteron adalah jenis hormon yang paling umum, hormon androgen yang paling umum. Berperanan dalam pertumbuhan genital lelaki dan juga produksi hormon untuk memproduksi sperma dan juga hormon androgen fungsinya. Yang ke-8 kita pergi kepada ovum. Ovum ialah menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi untuk menebalkan dinding rahim. Progesteron yang berfungsi untuk menjaga ketebalan dinding rahim. Okey, seterusnya saya akan serahkan slide ini kepada kawan saya iaitu Muhammad Arif Ibrahim tentang klasifikasi, fungsi dan sifat hormon. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan menyambung pembentangan yang dilakukan oleh rakan saya iaitu saudara Firdaus, di mana saya akan menyambung di bahagian klasifikasi, fungsi dan sifat hormon, di mana ia terdapat ataupun dia mempunyai 5 iaitu hormon thyroid, hormon bradykinin, dan hormon erythropoietin, hormon prostaglandin dan hormon feromon. Bagi hormon thyroid, hormon ini dari kelenjar thymus. Hormon thyroid ini berperanan untuk mempengaruhi perkembangan sel limfosit B dan juga menjadi sel plasma iaitu sel penghasil antibodi. Bagi hormon bradykinin, hormon ini dihasilkan oleh kelenjar yang sedang aktif, di mana ia dapat meningkatkan aliran darah. Seterusnya dapat merangsang pengeluaran keringat dan akhir sekali air ludah dalam jumlah yang lebih banyak.
Okey, seterusnya bagi hormon erythropoietin ini merupakan glikoprotein di mana proses sintesisnya melibatkan hati dan ginjal. Hormon ini dapat merangsang pusat pembentukan sel darah di sumsum tulang. Selain itu juga hormon erythropoietin ini akan menghasilkan sel darah merah dalam jumlah yang lebih banyak. Dan akhir sekali, hormon ini dapat meningkatkan jumlah oksigen yang dapat diangkut oleh darah. Yang keempat adalah hormon prostaglandin, di mana erythropoietin, histamin, kinin dan renin. Hormon ini dapat disintesis secara luas oleh pelbagai jaringan. Selain itu juga organ ini merupakan organ yang sebenarnya tidak berfungsi sebagai organ endokrin. Akhir sekali adalah hormon feromon, di mana hormon ini merupakan suatu senyawa kimia spesifik yang dilepaskan oleh haiwan ke lingkungannya. Hormon ini juga dapat menimbulkan respon perilaku perkembangan reproduktif. Hormon ini dapat memberikan daya tarik seksual menandai daerah kekuasaan dan akhir sekali berperanan penting dalam sinkronisasi siklus seksual. Seterusnya kita pergi ke bahagian soalan. Di bahagian soalan ini terbagi kepada 3 jenis soalan, iaitu soalan objektif, soalan subjektif dan juga soalan esei. Okey, di soalan objektif, murid-murid diberi pilihan jawapan sebanyak 4 pilihan jawapan. Bagi soalan pertama yang berbunyi, apakah kelenjar yang digelar Master of Glands? Jadi murid-murid akan memilih salah satu jawapan. Sekiranya jawapan itu keluar berwarna hijau, maka jawapan itu adalah betul. Sekiranya jawapan itu berwarna merah, bermakna jawapan itu adalah salah. Seterusnya kita pergi ke soalan yang kedua, iaitu soalan objektif. Kelenjar manakah yang menghasilkan hormon estrogen? Pilihan jawapan ada 4, iaitu testis, pankreas, kelenjar pineal dan ovum. So jawapannya adalah ovum. Bagi soalan ketiga, iaitu hormon manakah yang menjadi sel plasma? Jawapan yang diberi adalah hormon thymic, hormon brakidin, hormon prostaglandin dan juga hormon feromon. So jawapannya adalah hormon thymic. Okey, kita pergi ke soalan subjektif. Di bahagian soalan subjektif ini, jawapan murid panjang jawapan bagi satu soalan itu merujuk kepada markah. So bagi soalan yang pertama, nyatakan 3 jenis kelenjar endokrin. Markahnya adalah 3 markah. So jawapan pelajar hendaklah merujuk kepada markah yang diberi. Okey, pergi ke soalan yang kedua, iaitu nyatakan 2 jenis hormon endokrin. So markah dia adalah 2 markah. Jadi murid-murid perlu memberikan jawapan sebanyak 2. Di bahagian terakhir, iaitu soalan esei. So soalan esei ini sama juga seperti soalan subjektif jawapannya. Bagi soalan yang pertama, jelaskan fungsi kelenjar adrenal dan fungsi hormon brakidin. So markah ni adalah 10 markah. Jadi pelajar-pelajar perlu menjawab merujuk juga kepada markah yang diberi itu. Okey, sekian saja di bahagian soalan-soalan. Sekian, terima kasih.